rahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Pertama ucap terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Ilahi kerana limpah karunia-Nya. Allah telah memberikan kepada kita kesihatan, Allah telah memberikan kepada kita kekuatan, Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang cukup banyak, sehingga kan nikmat yang cukup banyak itu membuat kita menjadi lagi hampir, membuat kita lagi menjadi dekat, membuat kita lagi menjadi menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga manusia yang diberikan nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu lalai. Nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu lari. Bahkan nikmat tersebut telah menjadikan mereka menjerumuskan diri mereka ke lembah kehinaan. Jadi kita mohon kepada Allah supaya Allah memasukkan kita dalam golongan yang pertama, dan kita mohon kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada golongan yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, ya, malam ini kita berjumpa lagi bersiaran cara radio pula, ya. Pasal apa? Pasal ada orang yang ambil gambar kan. Tu yang gambar macam tu kan. Allah Rabbi. Ya, kita akan malam ni insya-Allah kita akan melihat satu tajuk daripada kitab kita inilah, iaitu Tanda-tanda Kiamat, ada wasa ada koci, karangan Syekh Yusuf Abdullah Yusuf Al-Wabi. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian, dan saya gandingkan dengan kitab yang kedua, iaitu Petunjuk Akidah, ya, daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, jilid yang pertama, karangan Profesor Ahmad Azzuddin Al-Bayanuni, ya, dicetak oleh Jakim sendiri, ya. Lama dah buku ni ada ke rumah kan. Jadi alhamdulillah malam ini kita akan membahaskan kepentingan beriman, ya, kepada hari akhirat dan pengaruhnya kepada umat manusia. Jadi makna kepentingan kita beriman kepada hari kiamat ni ada tak dipunya kosan ni, ada tak dipunya impact ada tak dipunya apa nama ni kaitan dengan tingkah laku yang kita buat di atas muka bumi ini. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita tahu rukun iman ini di antaranya adalah percaya kepada hari kiamat. Ya, rukun iman ada 6. Di antara yang 6 itu adalah percaya kepada hari kiamat. Maknanya siapa yang tak percaya kepada hari kiamat kan, jatuh hukumnya kufur, keluar daripada Islam, kafir. Ya, pasal apa? Pasal dia tidak mempercayai hari kiamat, ya. Tuan-tuan dan puan sekalian, kenapa diletakkan hari kiamat ini, ya, percayaan kepada hari kiamat ini sebagai salah satu daripada yang 6? Kenapa tak letak bondo lain, tak letak kepercayaan yang lain, tapi diletakkan hari kiamat ini di antara yang 6 tersebut? Sudah tentulah ia telah merupakan satu perkara yang amat penting, ya, yang amat diambil berat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan menjadikannya salah satu di antara rukun-rukun iman yang 6. Tuan-tuan dan puan sekalian, ya, kepercayaan kepada hari kiamat ini, hari kiamat ni bondo gaib, kan, bondo yang belum berlaku, bondo yang belum berlaku. Jadi orang, tuan-tuan, manusia ni susah nak percaya bondo yang tak nampak di mata dia, kan. Susah dia nak memikirkan, nak mencerna bondo-bondo yang belum terjadi, ya, tetapi akan terjadi. Ya, bondo yang belum terjadi ni susah betul, tuan-tuan. Jadi makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kan, di antara sebab Fir'aun dia tak percaya kepada Allah pasal dia tak nampak Allah. Ya, Fir'aun dia tak percaya kepada Allah pasal apa? Dia tak nampak Allah.
Pueh Nabi Musa ngobar ke Firaun, wujud Allah itu tidak berwujud. Jadi bila tidak berwujud, tak boleh nampak. Tapi dia tak mahu faham tu dah. Walaupun dia faham yang tidak berwujud tersebut. Kerana Tuhan Allah ini tidak ada sesuatu yang sama dengan makhluk. Kalau dia berwujud, bermakna dia makhluk. Sama macam kita boleh nampak. Ya, kalau kita boleh nampak, bermakna dia seperti kita, sedangkan Allah tidak seperti itu. Makanya Firaun dah buat menara tinggi dulu, saya pernah cerita. Buat menara punya tinggi, tuan-tuan. Nak buat apa menara tu? Nak nengok Tuhan. Kan Nabi Musa dah bagi tahu, tak payahlah buat menara tinggi-tinggi, pasal Allah tak bertompek. Kalau Allah bertompek, macam kita lah, duduk rumah, ada kat sini, minum maknanya, dia ngapa apa? Oh, kalau Tuhan dia duduk tompek yang tinggi, makanya dia naik, buat menara yang tinggi, naik. Nak buat apa? Nak nengok Tuhan. Rabbi Musa wan Harun. Kan? Tuhan Nabi Musa, Tuhan Nabi Harun. Kan turun ni dah siap menara, panjat dia kat atas balalah, tuan-tuan. Mungkin bukan ada lift. Tak ada naik tangga balalah tinggi. Tinggi, tuan-tuan, sehingga setengahnya menyatakan 7 km. 7,000 meter. Mak gila tinggi, tuan-tuan. Ya, tinggi. Kan tidak ada bangunan yang menyamai bangunan setinggi itu sekarang ini. Sekarang ni 1,000 meter tu dah tinggi waktu dah tu. 1.2, 1.3 yo. Sekarang ni, tuan-tuan. Ini 7,000. Ya, 7,000 meter sampai kawan sana, tuan-tuan. Kalau heli lalu, tuan-tuan, boleh terbang, boleh langgar tu dia punya menara, tuan-tuan. Buat apa? Nak nengok Allah, Tuhan kepada Musa dan juga Harun. Turun dia daripada menara tu, dia ngobah ke Musa, "Hei Musa, hei Harun, aku dah nengok dah naik atas. Tak ada pun Tuhan engkau." Lah, Tuhan kan tak bertompek. Kok lah Tuhan nak naik ada, aku nampak nanggok kat sanun. Itu kan Tuhan tu dah. Ya, dia naik-naik dia nampak. Tu deh. Macam sekarang ni lah, orang nampak ambil gambar. Ni gambar ni bontok orang sembahyang lah, apa bagai lah, apa macam-macam. Tuan-tuan, ya. Jadi macam tu, tuan-tuan, tidak boleh. Nabi Musa ngobah kepada orang yang cerdik. Kan? Orang cerdik susah, tuan-tuan. Kenapa? Pasal dia cerdik. Orang terlampau pandai ni susah, tuan-tuan. Makanya orang Melayu dia ada pak pandi. Pasal apa pak pandi? Pasal dia terlampau pandai. Ya, jadi pandi. Ya, jadi terlampau pandai jadi pandi, tuan-tuan. Kan? Jadi pandinya itu sehingga kan tak terima. Akan hujah yang diberikan oleh orang kepada dia. Sedangkan jauh di sudut hati dia tahu yang Allah tu Tuhan. Sama juga Abu Jahal, tuan-tuan. Abu Jahal, Abu Lahab tu semua percaya kepada Allah. Tuan-tuan, jangan kata Abu Jahal tak beriman kepada Allah. Abu Jahal beriman tu. Makanya Abu Jahal ketika nak perang, Abu Jahal angkat tangan, "Ya Allah." Di doa dia tak panggil ya Latta, ya Uzza. Tuhan berhala tu dipanggil ya Allah. Kenapa pula dipanggil ya Allah? Dia sembah Latta, dia sembah Uzza, dia sembah Hubbal. Tapi bila tang doa nak perang dengan Nabi Muhammad SAW, ya Allah. Tuan-tuan tak nak baca kau cerita. Kan? Abu-abu ni berdoa, gunakan nama ya Allah. Ya Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, baca Rahib Maktum. Yang kitab Rahib Maktum karangan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kan di antara kitab yang tersahih bibliografi Nabi Muhammad SAW yang telah dialih bahasa oleh Yadim. Yayasan Dakwah Islamiyah dah alih bahasa, boleh-boleh dengan dia. Boleh-boleh. Kat Mas Putih ada. Warna biru golak. Saya punya edisi lama warna hitam. Kan yang Lokek Mas Putih tu edisi baru, cetakan baru ada kitab Rahib Maktum.
Kan karangan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dia antara kitab yang menceritakan bibliografi Nabi Muhammad SAW yang tersahih di dunia. Ya, di dunia. Jangan main-main tuan-tuan. Memenangi pertandingan yang dianjurkan oleh Rabitah Alami Islami, satu persatuan Islam yang berpangkalan di Arab Saudi, dan memenangi hadiah 150,000 Arab Saudi, rial Arab Saudi. Menang dia. Pasal apa? Dinobatkan sebagai satu buku yang tersahih, sumbernya diambil kan oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Syekh Syafiur Rahman juga ada mentahqiq kitab syarah syarah Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Dia tahqiq kitab syarah Ibnu Katsir tuan-tuan bersama dengan seboleh orang yang lain. Keluarlah satu tafsir Ibnu Katsir yang bebas daripada unsur-unsur Israiliyat. Ya, bebas, sumber yang baik. Hebat tuan-tuan dan mubasyir. Sebab sekarang masih ada tuan-tuan. Hebat dia. Nak tahqiq kitab ni bukan orang yang kaleng-kaleng tuan-tuan. Bukan orang ustaz-ustaz Cik Ayam macam depan ni tak pek tu dah. Kan dia ustaz-ustaz yang superstar, yang handa-handa tuan-tuan ya. Yang boleh, makna handa tu sekurang-kurangnya dia mempunyai 5 boleh bidang ilmu dalam kepala. 5 boleh sekurang-kurangnya baru boleh tahqiq kitab. Kalau sakat baca kitab pun baca kan tak ingat tengok kitab, tak payah. Tak payah tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila Firaun turun daripada menara yang tinggi itu, kan? Ditanya oleh Musa, kau kata Tuhan ada ke atas, sedangkan kau mengaku Tuhan, kenapa kau tak duduk di atas? Kan dia mengaku Tuhan. Firaun kan dia mengaku Tuhan. Dia buat menara tinggi-tinggi tuan-tuan nak tengok Tuhan, pasal dia ngapa Tuhan duduk ke atas. Sedangkan dia yang duduk nonggok ke bawah ni, dia mengaku Tuhan. Sepatutnya kalau kau mengaku Tuhan, kau nonggoklah ke atas. Macam kerajaan langit ayah pen. Sama juga. Buah cari ke langit tak jumpa. Tuan-tuan cari langit tak jumpa. Warren tangkap keluar tuan-tuan nak Yahpin tuan-tuan. Kan pasukan jatah agama tak ada pasukan cari atas langit. Tak ada kapal terbang bawa ninja mano Yahpin. Tak pek tu dah tuan-tuan. Jumpa 6 kaki bawah tanah. Dah hati dan upah tuan-tuan dan puan sekalian. Ingat tanam ke atas nun, tanam macam mana tak tahulah. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, mereka ini tidak percaya tuan-tuan. Jadi kepercayaan kepada Allah selalu digandingkan. Kalau ayat Quran, mesti kepercayaan kepada Allah, lepas tu kepercayaan kepada hari kiamat. Kenapa selalu digandingkan? Sebab dua-dua perkara baik. Satu, Allah tak nampak. Satu lagi, hari kiamat pun tak nampak. Yang kita study, yang kita belajar, yang kita telaah, yang kita sama-sama ni berkitab ini, pasal ini adalah tanda. Ini adalah sign yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang akan ada kiamat ini. Akan ada, pasti. Kiamat ini pasti. Tuan-tuan, bukan main-main, bukan olok-olok tu dah. Memang pasti. Kan? Makanya Allah turunkan tanda-tanda ngabar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita ni manusia tuan-tuan, bila Nabi Muhammad SAW ngabar macam tu, akan meneguhkan lagi kepercayaan kita bahawa hari kiamat tu akan ada. Nabi sebut akan ditakluki Konstantinopel. Nabi sebut akan ditakluki Konstantinopel. Nabi wafat tuan-tuan, Konstantinopel belum ditakluki. Tetapi 800 tahun selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW, baru kota Konstantinopel ditakluki. Nabi cerita tentang kematian, matinya Sayyidina Uthman dalam keadaan tragis, teruk. Kan? Tiba-tiba bila Khalifah Sayyidina Uthman naik menjadi khalifah yang ketiga, Abu Bakar Umar Uthman yang ketiga, pada waktu tersebut beliau telah dibunuh dengan tragis. Bukan setakat beliau dibunuh, isteri beliau pun dibunuh dan anak beliau pun dibunuh walaupun kecil.
Tuan-tuan, tragis tuan-tuan. Kan? Tapi Nabi sebut sewaktu Nabi hidup, dan Nabi sebut sewaktu Sayyidina Uthman masih hidup. Dan perkara itu berlaku. Ini bukan cerita ahli nujum. Ini bukan cerita bomoh. Ini bukan cerita bawang. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu, sesungguhnya apa sahaja yang ada, kan, yang diucapkan, yang dilakukan, yang dibuat. Wa imma, tidak ada ucapan, ada perbuatan, ya, yang dilakukan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW, itu semua bukan daripada hawa, maknanya hawa nafsu, tetapi apakah dia itu? Wahyu yuha. Itu adalah segala yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Everything, semua, kan, sehingga para sahabat tuan-tuan, seboleh mungkin dia akan bertanya tentang sunnah-sunnah yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tanya? Pasal dia nak buat. Kenapa dia nak buat? Pasal bila buat sunnah, lakukan sunnah, boleh pahala. Boleh pahala tuan-tuan. Seorang sahabat selalu musafir dengan Nabi. Jalan dia sampai kat simpang, selalu Nabi masuk dalam tu. Masuk dalam tu, keluar balik Tawi ke Madinah. Kan? Bila Nabi dah wafat, dia berjalan, dia bersafir dengan sahabat yang lain. Bila sampai kat simpang tu, masuk dia kat simpang tu, sahabat tu tanya, kita nak pergi ke sana, buat apa pula masuk sini? Ini melambekkan pula, nanti nak masuk, nak keluar pula bagai apa semua. Kan? Dia kata apa? Mari, aku pernah bermusafir dengan Nabi, nak pergi Madinah, lalu jalan ni. Sampai kat simpang ni, Nabi masuk dalam tu. Untuk apa Nabi masuk? Aku pun tak tahu. Tuan-tuan boleh bayang tak? Untuk apa Nabi masuk? Aku pun tak tahu. Tetapi masuk tu, kenapa Nabi pernah masuk, bila melalui jalan itu, dan bila ikut apa yang Nabi buat, makanya dapat pahala. Ya, dapat pahala. Kita ni tuan-tuan, yang tak ikut dia dah jadi bala banyak tu tuan-tuan. Pasal kita tak ikut sikit, jahandalah pula tuan-tuan dan perempuan sekalian. Yo botol, parah botol tuan-tuan dan perempuan sekalian. Ya, tuan-tuan dan perempuan sekalian, makanya kalau dulu ada malam yang beberapa minggu yang lalu kita cerita yang 6 step peringkat dalam kehidupan, kan? Allah cerita 2 step yang di atas muka bumi ini. 2 step, iaitu alam rahim dan juga alam dunia. Kemudian Allah cerita juga 2 step lagi, iaitu alam barzah dan juga alam akhirat, kiamat. Kenapa Allah cerita yang belakang ni 2 step ini di atas muka bumi, iaitu alam rahim dan juga alam dunia? Dan kenapa pula Allah cerita pula 2 step yang kemudian? Makna dah nanti kau akan nonggok, kau akan duduk, kau akan melalui proses, iaitu kau akan duduk di alam barzah. Alam barzah itu sebagai transit, kan, nak pergi ke apa nama mana-mana, kadang-kadang ada transit sejam 2, kadang-kadang 5-6 jam ada transit ya, jadi transit itulah alam barzah. Nonggok kat situ, kan, nonggok kat situ. Jadi nonggok dalam macam mana Ustaz? Nonggok dalam keadaan kita hidup. Manggai. Tapi dah mati, memanglah syarat untuk hidup di alam barzah mesti mati. Dah kuat pula Ustaz ni malam ni. Bukan kuat nak ngobat. Syarat untuk kita pindah ke alam seterusnya mesti mati. Tak ada orang yang tak mati tiba-tiba pindah. Aku tak mati tapi aku duduk dalam sanun. Kita cek tuan-tuan, dia punya kesihatan mental. Kenapa kena cek kesihatan mental? Pasal ramai sangat sekarang ni, ramai orang yang tak sihat mental, kan. Kadar bunuh diri dalam musim Covid ini meningkat tuan-tuan.
Saya selalu di-refer oleh pakar psikiatris. Tulis surat, ustaz, cuba tengok orang ni sebelum kita bagi ubat. Ramai datang tuan-tuan. Surat daripada STJ turun, daripada klinik KK pun turun. Kenapa ni doktor? Ni nak tengok dia ni botol ke tidak? Kan sebelum dia makan ubat, kadang-kadang prevention sebelum makan ubat ni kita buat dulu sesi-sesi, kemungkinan ada terapi-terapi yang boleh kita buat, mungkin dia boleh ikut kan, kita buat kreatif art terapi, kreatif Islamic art terapi, ICAT. Kita buat apa nama ni kepada dia, untuk mengenal diri. Kadang-kadang dia tak kona, dia ngobat dia kona. Kan tuan kona tak diri, kona ustaz, saya tanya rambut berapa panjang, tak tahu. Rambut dia bukan rambut ustaz tu dah. Rambut dia kan rambut sendiri pun tak tahu berapa panjang. Entahlah ustaz lengko. Lemuko umur berapa tuan? Umur dah 60. 60 belum ukur punya rambut dah tak ada dah. Pun nak ukur Tuan-tuan dan puan sekalian ya. Makanya kenapa kena kena diri? Sebab awwaludilu ma'rifatillah. Awal agama kena Tuhan. Nak kena Tuhan macam mana? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kena diri dia kena Tuhan. Jadi yang buat tak tentu arah tu pasal dia tak kena dia siapa. Kalau dia kena dia siapa, dia tak akan buat tentu arah tuan-tuan. Pasal dia tahu, iya Allah waktu lawai. Siapa buat ni hari ni tuan-tuan? Kan boleh pegang ini. Tak kobeh-kobeh. Jari kobeh-kobeh. Ya Allah pada kobeh ni. Nak ngonggam pun tak pek. Hai, waktu tu sebab uara tuan-tuan. Dan takkanlah nak binam tangan kiri, nak minum kopi tangan kiri. Tak biasa pula kan. Apa pula roman ni? Anak tengok, cucu tengok. Wan apa pula wan macam tu lah. Atuk macam tu lah. Belah kiri tangan lah. Kan tak elok ajar kat kita. Suruh makan tangan kanan. Dia tak tahu kita tak boleh ronggam. Kan sarah-sarah dah jam. Kan? Macam tu tuan-tuan dan perempuan sekalian. Ya, makanya tuan-tuan, Allah tunjukkan kepada kita dua alam. Yang mana dua alam yang ini kita dah lalui. Siapa sini yang ada kat sini tak ada duduk dalam rahim ibu dia, dia buang kat tangan. Makna yang nonggok sini tapi tak pernah duduk dalam rahim ibu dia. Tak ada. Tak ada waktu kau ada tu hantar kat hospital. Kau ada lah. Saya ustaz, something wrong somewhere. Itu di SM5 kita buat kat dia. Kan? Kita teliti tengok dia punya kesihatan mental dia tuan-tuan. Kan? Yang tak ada dalam perut ni dua ya manusia tuan-tuan. Kan? Siti Hawa dan juga Adam. Dua ya. Walaupun Isa kan tak ada abah tapi tetap nonggok dalam perut ibu ya, tetap mengalami bondo yang sama. Kenapa Allah cerita bondo ni? Sebab bondo ni kita dah alami. Sewaktu kita duduk dalam perut makin, siapa ingat dia makan apa? Siapa ingat? Ya makin kan makan pizza lah, ngobai kan. Bila hari-hari ni ya makan ni ya, makan tu lah, minum ni lah, minum tu. Siapa ingat? Seorang pun tak ingat kan. Termasuklah. Tapi Allah cerita sebelum sains cerita. Dan sains membenarkan apa yang Allah cerita. Step-step yang Allah nyatakan itu kono dengan saintifik punya kajian. Dulu kajian apa oceanology, laut dalam, dibuat oleh seorang profesor kaji macam mana laut ni tak masuk dengan sungai. Tak pernah pergi laut tuan-tuan, pergi Port Dickson tangkap ikan apa, sepat. Ikan apa? Ikan puyuh. Pergi kat Port Dickson kat Kelong tu, ikan puyuh dapat. Bawa macam ni puyuh mana mancing ni? Kan? Kat Port Dickson, kat Kelong. Kat Kelong kau gelong apa? Ikan puyuh balik banyak. Hui beli pakasam tu sadap tu. Haji Zaki Omar tu. Kan? Pakasam. Mana mancing ni? Kat tu. Ni bawa mana ni ikan kambong ni? Ikan kambong mana dapat ni? Lu Bandung. Hai mana kita tuan-tuan?
Kan? Poi mancing lu bondo dapat ikan ngambung. Hai, poning kita tuan-tuan. Dibuat kajian oleh seorang ahli kaji laut. Berpuluh tahun, berpuluh juta habis duit tuan-tuan kajian. Dapat hadiah Nobel. Wah, diisytiharkan sebagai anugerah Nobel. Oh, kalau orang academician ni dapat hadiah tu dapat $1 juta tuan-tuan. $1 tuan-tuan. Oh, yoi. Kalau $1 sekarang tukar duit kita 4 juta. Oh, ya tuan-tuan, banyak tuan-tuan. Yo, dapat tuan-tuan. Bila dapat tuan-tuan turun para profesor apa semua, congratulations ngobai. Kan? Tahniah. Sampai tang profesor Islam kan congratulations, tapi kita orang Islam tak gaji dah benda-benda macam ni. Pasal apa? Pasal Quran kita dah sabut lebih daripada 1400 tahun dulu benda-benda macam ni. Jadi kita rugi, buang peluru je kaji. Pasal kita dah tahu jawapan. Dia tuan-tuan mana? Kau biar boto. Aku daripada tua, daripada muda sampai ke tua kaji ni bolalah dapat ni ha. Tuan-tuan, diatur pertemuan dengan saintis Islam tersebut. Dibuka Quran, dibelek satu-satu Quran sabut tentang pertemuan dua lautan. Ya, ikan air masin dengan air tawar. Tak ada ikan air masin tu sosek masuk dalam sungai, tak ada ikan air sungai tu masuk air masin. Tak ada tuan-tuan. Dia pun tengok tuan-tuan, terkejut tuan-tuan. Rugi waktu hidup aku, habiskan masa bondo yang dah ada tuan-tuan. Kan? Jadi apa ni? Asyhadu an la ilaha illallah. Nampak tak tuan-tuan? Makna dengan kaji Quran saja tak payah habis ibu-ibu duit tuan-tuan. Juta-juta tak payah. Semua yang ada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kan bondo yang boleh dibuktikan. Dulu orang tak pernah percaya bulan terbelah dua. Bulan. Nabi sebut di antara mukjizat Nabi ialah bulan belah dua. Tuan-tuan, habis NASA buat kajian tuan-tuan, memang benar. Sesungguhnya bulan pernah terbelah dua. Tengok jurnal daripada NASA. Tuan-tuan, NASA tu NASA Malaysia. Foto tak NASA tu tak ada sebut je. Kan tak foto tidak tak. Kan NASA buat kajian rupa-rupa dah ada kosan itu. Yang bulan tu pernah terbelah dua. Tak terfikir cannot brain kita tuan-tuan. Kita orang Islam, kita dah lama percaya benda tu. Makanya dia ngabal belah dua. Memang kita pula bulat percaya tuan-tuan. Kan pasal apa? Pasal memang kita tahu Nabi takkan membohong. Ui, dia tak mau. Dia kaji tu dia nak ngabal Nabi bongak. Tetapi dia dah kaji, betul lah. Baru kau tahu. Tuan-tuan, habis dikaji kesan lautan yang dibolah oleh Nabi Musa. Dia kaji betul tak Nabi Musa pernah bolah laut sini ya. Dia kaji tuan-tuan, sehingga kan kajian itu menyebabkan dia kata, betul lah. Ni dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa yang kita ada ni tuan-tuan, kan ilmu kita tak sampai. Ilmu kita tak sampai. Nabi Muhammad SAW ambil jari colok dalam lautan, angkat jari, menitis air tuan-tuan. Tak. Nak cerita kepada kau semua wahai sahabatku, ilmu yang Allah beri kat kita ni yang menitis air daripada selautan yang luas. Maknanya takkan habis kita belajar. Takkan habis kita belajar. Siapa yang berhenti belajar, bermakna akan bermulalah kejahilan membaluti diri mereka. Jangan main-main kata-kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kan? Berhenti belajar. Pasal apa? Dah anda mana? Berhenti. Tak payah dah tahu. Tak payah tak tahu. Semua dah tahu. Profesor semua tahu tuan-tuan. Kan? Semua dah tahu. Rupa-rupa sungguhnya dia tak tahu. Imam Ghazali, imam yang sebegitu hebat pun tak tahu tuan-tuan. Ngobar ke orang, aku tak tahu. Pergi belajar. Ya Allah, rupanya aku banyak lagi tak tahu. Pergi belajar tu dah imam tu. Itu bukan standard kita tu dah tuan-tuan. Allah punya handa. Tapi itulah dia tuan-tuan ya. Kenapa Allah cerita? Sebab
bondo yang Allah cerita alam rahim dengan alam dunia ini adalah bondo yang telah dilalui. Makanya sebahagian besar ayat Al-Quran, tuan-tuan dan puan sekalian, Allah ceritakan tentang kisah orang-orang yang lalu. Bagaimana orang-orang yang baik, bagaimana orang-orang yang jahat. Semuanya Allah datangkan kisah-kisah. Untuk apa? Ibrah. Untuk menjadi pengajaran. Buat kita orang yang hidup ni, yang ni dia marin, orang ini pernah hidup marin. Kayak dunia kita, ni duduk satu tempat dengan kita. Tetapi sekarang mana? Dah tak ada. Kaum Ad dah tak ada. Kaum Lut dah lunyai. Kaum Ashabur Ras dah lunyai. Habis Ashabus Sab. Jadi korang muai 3 hari lepas tu mati. Kan? Jangan kata korang tu jadi manusia. Manusia jadi korang ada. Tak ada korang jadi manusia. Tak ada. Korang manusia jadi korang ada. Siapa? Ashabus Sab. Orang-orang yang disuruh oleh Allah supaya datang ke masjid pada hari Sabtu, tetapi dia ingkar. Dia pergi tangkap ikan. Pasal apa? Dia ngobat hari lain aku tangkap ikan, tak ada. Hari Sabtu aku nak pergi sembahyang, meloncat-loncat ikan tepi pantai. Jadi dia pergi tangkap. Makanya Allah tukar mereka menjadi koro. Koro monyet ke tak tahulah. Pokoknya datang sini situlah tuan-tuan dan puan sekalian. Tuan-tuan, Allah sebut. Allah nyatakan. Makanya para sahabat monong. Ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana kita nak masuk syurga ni? Rasulullah tanya, kenapa pula? Yalah, kau cerita ke kami Nabi Nuh kurang 50 tahun 1000. Maknanya 950 tahun. Kau cerita Adam 1000 tahun. Kau cerita ni 800. Kita ni kau ngabar umat engkau baina sitin wa sab'in. 60 70 ya umur. 60-70 nak bayangkanlah dengan 1000 tahun 900 setengah 800 setengah jauh ya Rasulullah. Bagaimana kita agak boleh tak masuk dalam syurga? Pasal apa? Hidup terlampau pendek, sedangkan mereka hidup yang panjang dan mereka boleh beramal ibadah dengan lama. Kan dapat tak? Kan makanya Allah sayang kat kita. Allah bagi satu privilege kepada umat Nabi Muhammad SAW, iaitu Allah turunkan setiap tahun malam Lailatul Qadar. Kenapa? Sebab siapa yang beramal pada malam tersebut, seolah-olah dia beramal lebih kurang 83 tahun, sama dengan 1000 bulan. Kau dapat 10 kali dalam seumur hidup. 10 kali seumur hidup. Makna 830 tahun. Kan? Macam saya ni baru umur 25. Kan? Tuan-tuan mungkin dah tua dah. Kan? Saya mungkin sikit lah kan. Saya pun tak tahu, tak sedar. Sedar tak sedar itu nombor 2. Makanya para sahabat tak pernah cari Lailatul Qadar. Kenapa para sahabat tak cari Lailatul Qadar? Sebab dia buat ibadah. Manalah tahu waktu dia buat ibadah pada bulan puasa tersebut, salah satu daripada bulan hari-hari yang dia buat ibadah tersebut, itu adalah bulan, itu adalah hari malam Lailatul Qadar. Makna dia dapat tak? Dia dapat. Kita kira ulama bahasa ngobat 10 terakhir. Jadi 20 terakhir buat apa? Buat bodoh. Pasal apa dia ngobat? Ulama ngobat 10 terakhir. Hadis Nabi ngobat. Lepas tu malam-malam yang ganjil. Mana yang nak buat apa? Lalap. Kan? Habis sebulan. Bulan Ramadan habis. Apa dapat? Tak ada dapat apa-apa. Kau semalam kenapa? Yulah pagi tadi nak pergi masjid kan. Nampak macam pokok tunduk yo. Lah, dah habis kalau pokok tunduk, apa hal dengan kau? Kalaulah kata tanda malam Lailatul Qadar tu pokok tunduk. Jadi apa kondor-kondor dengan kau? Semalam kau buat apa? Ini dah sebut. Mana tak apa? Pasal apa? Cari. Berkira dengan Allah. Beribadah berkira dengan Allah. Allah bagi joki kat kita, tak pernah berkira Allah. Tak pernah tuan-tuan Allah berkira tuan-tuan. Kalau kita tak ada joki tuan-tuan,
makna kita tak duduk sini, kita duduk 6 kaki bawah. Jikalau kita dah habis rezeki, malaikat yang bagi makan turun cari-cari joki makan dah tak ada. Malaikat yang bawa air cari-cari tengok, oi tak ada air Nescafe tarik kau, Nescafe ais kau, tak ada. Tuan-tuan, jadi lepas tu ke mana pergi, joki dah habis. Sampai malaikat maut, tuan-tuan. Malaikat maut sampai bila joki kita dah habis. Selagi joki tak habis, selagi itulah malaikat maut takkan sampai, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, jadi kita berkira-kira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah bagikan kan kepada kita cerita 2 alam, lepas daripada 2 alam yang nyata yang semua manusia lalui, iaitu alam barzah dan juga alam akhirat, kiamat. Alam barzah tak ada orang mati balik, tuan-tuan, ngobar cerita. Dia tu mati bagian tu. Kan? Ni hidup ni. Ya makin mati. Makin mati. Sekarang hidup. Ai, polek, tuan-tuan. Kok dia tu mati, tak ada nonggok sini dah. Pasal dia ada di alam yang dah lain, bukan alam ni. Tuan-tuan, kita sekarang ni tak nampak jin. Siapa nampak jin? Ya betul. Ya. Tak nampak tak? Tak nampak foto. Tak nampak. Kalau nampak tak foto. Kalau tak nampak tu foto. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, di alam akhirat kelak terbalik. Jin tak nampak kita. Kita nampak jin. Tak percaya jumpa sana. Tuan-tuan, di sana kita nampak dia, dia tak nampak kita. Waktu tu sebut kita nampaklah macam-macam dia punya roman ni. Sekarang kita tak tahu macam mana jisim macam mana, tak nampak. Ada ni, nampak ni ada ni, tu ada juga tu. Comel kan, ada nampak ni kan, ada, tapi kita tak nampak. Tetapi Kek Sanun kita nampak dia tak nampak kita kan. Ya Allah, Dr. Aiman Al-Akiti ngobar macam tu. Saya tu hari ganti dia kat Masjid Negeri kan. Dr. Aiman tak payah datang ini, boleh tak ustaz ganti dia Masjid Negeri. Saya ngobar, saya ni ustaz cap ayam yo, nak ganti orang yang handa ni. Alah, kita cari ustaz tu Pak Noe, okeylah, biarlah, bolehlah ngobar kan, ganti dia kan, pasal dia tak payah datang tu hari kan. Allah, ilmu hebat, tuan-tuan. Dr. Aiman Al-Akiti sama dengan abang dia tu kan, Dr. Afif Al-Akiti, handa-handa yang jadi pensyarah anak Melayu pertama di dunia, yang menjadi pensyarah di mana tu, Harvard, apa nama tu, apa nama universiti orang putih yang handa tu, tak seorang nak sebut ni kan. Tapi orang Melayu yang pertama di dunia jadi pensyarah. Nak belajar sanun pun huru hara, tambah nak jadi pensyarah. nak belajar ke sanun, apa nama dah universiti saya pun dah lupa dah kan. Stanford apa nama, Harvard. Ayolah tu waktu lah saya pun tak tahu tu agak macam tu lah nama itu kan. Kan huru hara kita kan, nak belajar ni, nak jadi pensyarah. Jangan kolak masa depan, tuan-tuan dan puan sekalian ya. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, dek kerana itu makanya Allah untuk memberikan keyakinan kepada kita bahawa bondo itu akan kita tempuh, bondo tersebut akan kita lalui, maka Allah datangkan wahyu dalam bentuk Al-Quran, cerita-cerita, dan Allah datangkan cita-cita kepada Nabi Muhammad SAW supaya ngobar kat kita, bagi tahu kat kita tentang alam yang akan kita tempuh esok-esok, tuan-tuan dan puan sekalian. Makanya kan, supaya diceritakan ini supaya kita ni betul-betul yakin dan kita beriman, dan menjadi salah satu syarat kepada rukun iman, yang mana kepercayaan kepada hari akhirat itu, kiamat itu adalah merupakan rukun iman. Siapa tak percaya, kafir. Siapa tak percaya, kufur. Siapa tak percaya seksa kubur tak ada, kufur.
alam barzah. Ya, jangan kita menyangka orang yang mati itu mati. Allah sebut, jangan engkau sangka orang yang mati itu mati. Bal ahya. Allah sebut dalam Quran, bahkan mereka itu hidup. Wah, tengok sikit kamera ni kan, kesian orang tengok-tengok tak nampak pula muka ustaz kan. Tu dia. Ya, bal ahya. Bahkan kau tahu tak, mereka itu hidup. Macam mana mereka itu hidup, ustaz? Kita tengok gali-gali tulangnya ada dalam tu daging dah tak ada. Seorang-orang ustaz kok masuklah dalam tu nanti. Kan, tuan-tuan dan perempuan, kono sebulan habis tuan-tuan gali-gali 3 tulangnya tuan-tuan. Kan, ya Allah, mana ustaz mari ngomong ustaznya gali-gali dah tak ada dah. Tulangnya ada. Allah Rabbi, tu tahu ustaz tu. Kalau ustaz Roden ni jano kan, kono haji kita ni pula kan. Allah, tak kono sebulan tuan-tuan 2 hari selesai. Menjadi makanan kan ulat, cacing. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ard. Kan tak ada bando kita ni pada waktu tersebut, yang hidup hanyalah keimanan kita saja tuan-tuan. Kan itulah yang akan menjadi kita punya pegangan. Kau tak ada itu macam mana ustaz? Ya Allah, tak payah nak ngobat tu dah tuan-tuan dan perempuan sekalian. Makanya tuan-tuan dan perempuan sekalian, dinyatakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, menceritakan kepada kita tentang alam akhirat. Kan difirmankan oleh Allah dalam surah Hud ayat 105 hingga 108. Maksudnya pada masa datangnya hari kiamat, yauma ya'ti la tatakallamu nafsun illa biiznih. Bila datang hari kiamat, maka pada hari tersebut tuan-tuan tak ada orang yang berani membuka mulut. Sekarang macam ni mulutnya. Macam ni, mulut tempayan punya bahasa boleh tutup. Tapi mulut manusia yang kocip tak dapat tutup. Kocip je mulut. Mulut tempayan bahasa. Bahasa. Tangki air kok, tangki sains tu kan. Ya radang tuan-tuan. Boleh tutup, ada penutup tuan-tuan. Mulut yang ini ya Allah, tak dapat. Tuan-tuan ingat tak dulu waktu kita cerita syafaat, di antaranya Nabi Muhammad SAW menyatakan ada seorang yang terhindar daripada dapat syafaat. Makna dia ni Allah tidak akan lantik boleh menjadi pemberi syafaat. Dan dia ni Allah tidak akan meredakan orang nak bagi syafaat kat dia. Allah takkan redakan. Dan dia ni angkat tangan mohon syafaat kepada sesiapa saja yang boleh bagi syafaat kat dia. Tetapi Allah halang segala-galanya. Siapakah dia? Itulah dia orang yang mempunyai mulut yang leza. Mulut lengkang. Tak maaf cakap. Mulut, tuan-tuan, mulut. Akibat mulut badan binasa. Dalam hadis Rasulullah SAW, jagalah kamu 2 mulut. 2 mulut. Atas satu, bawah satu. Minta maaf kakak. Hadis Rasulullah SAW. Jaga 2 mulut. Satu atas, satu bawah. Kenapa kena jaga 2 mulut? Inilah yang pembawa neraka kepada orang tersebut. Allah Rabbi wa Rabbus sama. Jaga tuan-tuan dan perempuan sekalian ya. Sampai ke sana tuan-tuan, surah Hud Allah ngobar dalam ayat 105, bila datang ya kiamat, pada waktu tersebut tidak ada seorang pun yang boleh mengeluarkan kata-kata untuk membela diri. Nak ngobar, ya Allah aku cani, oi tak apa. Jangan kau sembang depan aku. Jangan. Aku tahu semua. Aku ngobar ke melekat nanti kiraman kadibin. Keluar semua data. Data melekat tak pernah kena virus tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat. Data melekat ni tak pernah kena apa nama ni. Hackers nak seorang tak. Tak ada berani tu dah. Hackers seorang tarik nyawa mampu itu tuan-tuan. Tak berani orang seorang. Tak pernah data tersilap tuan-tuan. Tak pernah.
Data tersilap tuan-tuan. Dia tak pernah. Ingat tak dulu saya cerita syafaat seorang yang jahat dapat masuk syurga. Jahat dapat masuk syurga. Kan? Jadi kan poning kepala. Pasal apa jahat sepatutnya neraka. Tapi dia masuk syurga. Dia pun monong lah dalam syurga dia monong. Agak ya Allah silap. Dia ngabar. Allah tak pernah silap. Tapi kenapa aku masuk dalam syurga? Allah tak masuk aku dalam neraka. Pasal apa? Pasal dia tahu dia jahat. Tompek dalam neraka. Tapi kenapa Allah masukkan dalam syurga? Ya Allah, berceritalah ke aku. Kenapa engkau masukkan aku di dalam syurga? Wahai Tuhan, kalau ikut kau punya track record, golak masa depan. Nah, memang tak dapat dah kau masuk dalam syurga. Tetapi ini semua adalah kerana istighfar anakmu yang mensedekahkan istighfarnya kepadamu sehinggalah membuat engkau layak untuk masuk ke dalam syurga. Nampak tak tuan-tuan? Nampak? Kita tahu koklah Allah tarik nyawa kita sekarang. Allah Rabbi. Kita tahu Allah dah sampai dah. Dah sampai. Bila dah sampai waktu tu kita pun flashback balik. Nak kira berapa amal kita ada, nak kira apa yang jahat kita ada. Oh ya, kita tak pek kira yang baik yang jahat juga keluar. Kata ini busuk hati itu semua keluar. Allah, macam mana agak nak ngadap ni? Ni nak ngadap ni macam mana ni? Ni nak ngadap ni. Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon ya Allah, kan matilah kami dalam husnul khatimah. Itulah kan, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang boleh membolak-balikkan hati kami. Pasal hati kita kat tangan Allah, tuan. Nabi hari-hari berdoa, sabit qulubana, kau bolak-baliklah hati kami ala dini wa ta'ah, ke arah keagamaan dan ke arah ketaatan. Jangan kau bolak-balikkan ke tompek yang lain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terutama ketika akhir kita punya kehidupan. Itu yang kita paling bimbang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Makanya tuan-tuan dan puan-puan, dijelaskan oleh Allah lagi. Kan? Dan pada hari tersebut juga mereka ini tidak memohon pertolongan. Makanya pada waktu tersebut mereka pun nak buka mulut, nak minta tolong ke Allah, tak berani. Pasal apa tak berani? Sebab dia tahu siapa dia. Man arafa nafsahu. Ingat tak tadi? Siapa yang kena diri dia? Dek kerana dia kena diri dia, itulah makanya dia tak mau buka mulut. Pasal apa? Pasal dia tahu siapa dia. Dia tahu, kita tahu siapa kita, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kan kita tahu siapa kita, tuan-tuan. Ya, ada sisi-sisi gelap kita yang kita tak nak diketahui oleh orang. Ada sisi-sisi buruk kita yang kita tak nak terdedah. Kok terdedah, tuan-tuan, malu. Ya Allah, ustaz tu bercakap anda, tapi dia dot. Allah, ya Rahman. Semua ada, tuan-tuan, jangan mongak. Makanya last sekali, tuan-tuan, sebelum Allah campak masuk dalam neraka, tuan-tuan, Allah tanya, kau bagi aku, give me one reason. Bagi aku satu sebab. Sehingga kalau kau nyatakan sebab tersebut, aku ubah masuk kau dalam syurga. Tetapi seorang pun tak pek nak buka mulut. Tak berani nak buka mulut. Kenapa tak berani? Sebab dia tahu siapa dia. Dia tahu. Allah Rabbi. Hai Allah, letih rupa mengajar ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, makanya Allah kata, kalau aku izinkan engkau buka mulut, bukalah mulut. Tetapi pada waktu tersebut, seorang tak nak buka mulut. Pasal apa? Takut. Kok sujud, tuan-tuan, tak nak bongkar. Sujud tak nak bongkar, tuan-tuan. Kok berzikir tak nak berhenti. Sekarang ni puweh suruh berzikir tak mahu. Tak mahu, tuan-tuan. Tahu zikir tapi tak mahu. Tahu sujud tapi tak mahu.
Sekejap dia sujud. Sekejap dengan imam baca lama sikit. Apa imam ni baca lama? Aduh. Hei, tak reti apa. Mulut. Mulut lagi. Botulah mulut. Tuan-tuan dan puan sekalian. Maka di antara kalangan mereka ada yang celaka. Saya tak kata celaka ya, tapi ayat Allah yang menyatakan celaka. Maknanya apa? Allah mencelakakan orang tersebut. Kan? Ada di antara yang celaka disebabkan keingkaran dan maksiatnya. Maknanya orang celaka ni siapa? Ingkar. Buat maksiat. Jadi menyebabkan mereka itu dicelakakan. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ard. Maka di nerakalah tempatnya. Allah campak masuk dalam neraka. Tuan-tuan, orang yang beriman ada hisab. Maknanya orang yang ada la ilaha illallah, dia kono hisab. Orang kafir Allah campak tauhid, tuan-tuan. Maknanya tak payah SPRM, tak payah immigration bagai, tak payah. Dah tentu kafir. Kan? Campak sepak masuk dalam neraka mo. Yang kono hisab ni yang beriman, tuan-tuan. Ni makin dengar tak? Tapi buat tak? Tak buat, ya Allah. Tak buat. Kenapa tak buat? Tak pernah jumpa Nabi ke? Makanya tuan-tuan, malaikat bertanya kepada orang-orang yang dicampakkan dalam masuk neraka. Malaikat bertanya, tuan-tuan dan perempuan sekalian, tuan-tuan tak pernah jumpa dengan Nabi ke? Malaikat tanya supaya ada terakhirnya kau lah pernah jumpa Nabi, kan? Malaikat yang minta tolong. Ingat malaikat ngomong mana kau orang masuk-masuk Jahannam, tuan-tuan, neraka Jahannam. Pernah ditanya oleh Allah, ya Allah, wahai Jahannam, ada lagi kau tempat engkau? Makna ada kosong lagi tak? Jahannam tak tanya, tuan-tuan, ya Allah, ada lagi kau yang nak masuk? Oh, Jahannam tanya. Allah tanya Jahannam, wahai Jahannam, ada lagi tak kosong? Kok lah bilik 2-3 empek lagi kosong kau? Kan? Jahannam tanya balik ke Allah, ya Allah, ada tambahan kau lagi? Allah, pasal apa? Pasal neraka Jahannam pada waktu tu dah penuh, melampau. Itu dia ayat itu. Penuh, tuan-tuan. Sumbek ke mana? Yang kalau yang jaga reception tanya ni bilik mana pula nak letak ni. Hai, bilik tu dah penuh, bilik ni dah penuh. Nombor berapa lagi kita nak bawa ni ha? Kan? Duduklah hampa tika berkemah lah pula. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ard. Makanya tuan-tuan, kemudian Allah menyatakan bagi mereka di situ hanyalah suara memekik-mekik. Makna bila masuk neraka Allah campak masuk dalam sanun, apa buat? Meraung lah. Takkan duduk santai relax, brother relax. Kono api, tuan-tuan, meraung memekik-mekik dan merayu-rayu seperti suara keldai. Seperti suara keldai, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Maka kekal mereka di dalamnya selagi ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Kuasa melakukan apa yang dikehendaki olehnya. Adapun orang-orang ahli syurga berbahagia disebabkan iman. Ni dia. Ini nak ngobah bahawasanya iman. Percaya kepada hari kiamat ni iman. Pasal apa orang tu masuk syurga? Iman. Ya. Iman dan taatnya. Maka selagi ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu sebagai pembelaan nikmat yang tidak putus-putus. Ada pula mulut ngobah. Kita kan masuk syurga bukan kerana amalan kita. Ada yang ngobah macam tu. Kan kita kan masuk syurga dengan izin Allah. Tetapi kan Allah ngubah kita, ciri-ciri nak masuk syurga kan ada ciri-ciri ahli-ahli syurga macam mana? Kan? Jadi, buatlah amalan. Nak tahu tu syurga neraka kerja Tuhan. Pasal Tuhan yang pegang, dia punya kunci Tuhanlah yang pemutus segala-gala Tuan-tuan. Ya, kalau orang yang beramal banyak,
tetapi Allah masuk neraka lah. Seorang sahabat mati dalam peperangan, ibu yang angkat kepala anak bubuh atas ribau. Ibu dia datang, bubuh angkat kepala anak bubuh atas ribau, anak mati jalan. Kan ibu dia kata apa? Syurga wahai anakku, syurga wahai anakku, syurga wahai anakku. Pasal apa? Mati, orang mati syahid. Tuan-tuan, Rasulullah SAW dongah apa yang dinyatakan ibu tu. Wahai ibu, bagaimana kau tahu yang anakmu ni masuk syurga? Mati syahid ni. Bagaimana kau tahu yang anakmu ni masuk syurga? Allah sentap, tuan-tuan. Ibu tu dongah macam tu. Kenapa pula? Ya Rasulullah. Allah. Tahu tak? Dia mati apa? Dia mati membunuh diri kerana tak tahan dengan kesakitan yang dialami akibat ditikam, dipanah, itu. Jadi dia tak tahan sakit, sebelum dia mati, dimatikan diri dia, dibunuh diri dia sendiri. Habis orang bunuh diri jadi apa? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nampak tak? Ya, makanya hidup kita ni akhir tu paling penting, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dinyatakan lagi sesungguhnya kan ahli syurga itu memperoleh nikmat makan, minum kan, dan semua-semua tak terberak, tak terkoncing. Masuk syurga tak ada terberak, tak ada terkoncing, tuan-tuan. Kat sini kau kojap koncing, kau kojap koncing, kau kojap terberak kan. Mereka kekal abadi di sana, dan kemudahan mereka tidak akan berubah, pakaian mereka tidak akan merosak, tuan-tuan. Dan sesungguhnya ahli neraka akan merasa azab setiap kali kulit mereka hancur, maka Allah akan gantikan kulit mereka yang lain supaya mereka merasai azab. Mereka kekal abadi di dalamnya. Makna orang di neraka ni dibakar setiap kali bakar kulit dia hangus. Bila kulit dia hangus, Allah ganti kulit yang baru. Hangus ganti, hangus ganti, hangus ganti, tuan-tuan. Kenapa? Supaya dia merasakan setiap saat azab yang Allah timpakan kepada mereka tersebut. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ard. 8.30, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Minta maaf lebih 15 minit, tapi tajuk kita belum habis lagi ni. InsyaAllah kita akan sambung hari yang mendatang jika panjang umur. Okay, tuan-tuan ya. Okay. Konti tengah sadap, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okeylah, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terkasar bahasa, tersilap kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azim sultanik. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم عليك بصنادير الجبحة وطنية، اللهم عليك بعيونها من لا يخاف ارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا قهار يا جبار يا متكبر يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم بد شملهم وفرج جمهم وشتت كلمتهم وزلزل أكدامهم وسلب عليهم كلبا من كلابه. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم معرفتنا وسلم توحيدنا وسلم إسلامنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.
Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana salatana tammah waghfir lana dhunubana 'ammah ila yaumil qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada malam ini kami mengangkat tangan merafak sembah memohon kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu ayah kami, nenek moyang kami, pasangan kami, anak-anak, cucu cicit kami, paduai kami, menantu kami, mentua kami, kaum kerabat kami, kawan kami, sahabat kami, jiran kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Allah, permudahkanlah urusan kami di dunia maupun di akhirat. Sembuhkanlah sakit-sakit yang ada pada kami ya Allah. Sembuhnya itu sehingga tidak lagi meninggalkan bekas, meninggalkan kesan, meninggalkan tompokan ya Allah. Sembuh sesembuh-sembuhnya ya Allah. Kami mohon ya Allah, limpah ruahkan kepada kami rezeki yang halalan tayyiban mubarakah ya Allah. Dengan rezeki tersebut dapat kami membelanjakan ke jalan yang diredai olehmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Allah, jauhlah kami daripada bala wal waba wal ghala ya Allah. Jauhlah kami daripada fitnah Masihid Dajjal. Jauhlah kami daripada fitnah kubur. Jauhlah kami daripada bakaran api neraka. Jauhlah kami daripada fitnah manusia. Jauhlah kami daripada fitnah syaitan, terutama ketika kami menghadapi sakaratul maut. Kami takut ya Allah, dalam keadaan kami tidak berdaya menahan sakitnya sakaratul maut itu, tiba-tiba datang rombongan syaitan untuk menipu, untuk memperdayakan kami. Maka kami mohon ya Allah, hindarilah mereka daripada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Allah, Engkau permudahkanlah mulut kami, lidah kami, gigi kami, anggota kami untuk mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mendengar utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kami, man akhiru kalam bila ilaha illallah dakhala al-jannah ya Allah, dakhala al-jannah ya Allah, dakhala al-jannah ya Allah. Ya Allah, matilah kami dalam husnul khatimah. Tempatkanlah kami bersama dengan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, bangkitlah kami bersama dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kami mengambil buku amalan kami dengan tangan kanan, dapat kami minum dari telaga Kausar, dapat kami syafaat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapat kami meniti titian siratal mustaqim sepantas kilat, dan seterusnya berjaya dan dihimpunkan bersama dengan 70,000 orang yang kau janjikan syurga tanpa hisab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengarkanlah rayuan kami ini ya Allah, dengarkanlah munajat kami ini ya Allah. Hanya saja ya Allah, Engkaulah sahaja yang boleh kabulkan apa yang kami mohon ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.